Terima kasih Yang di-Pertua. Kita sedia maklum bahawa perkara penting dalam industri komoditi kepada rakyat adalah kelapa sawit dan getah. Kerana dia sebahagian besar daripada penduduk-penduduk ataupun pekebun kecil menggunakan dua komoditi ini, sama ada getah ataupun kelapa sawit, untuk kehidupan harian mereka. Jadi persoalan saya berdasarkan kepada apa yang berlaku dalam dunia moden pada hari ini. Getah pun ada getah sintetik, tiruan. Seperti mana yang disebut oleh Timbalan Perdana Menteri yang berhormat tadi, bahawa kita pun terpaksa import pula. Kalau dulu Malaysia ni pengeksport getah, tapi hari ini import. Persoalan yang pertama berkaitan dengan getah. Apakah perancangan dan langkah-langkah yang kerajaan telah ambil untuk memastikan kualiti, bukan sahaja kuantiti, bahkan kualiti getah kita, supaya dia boleh lebih baik, standing, ataupun kalau nak dengan getah sintetik tadi dia boleh standing. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kelapa sawit. Kita sedia maklum juga bahawa apa jawapan daripada Yang Berhormat tadi berkaitan dengan kerjasama ataupun lawatan bersama Menteri Malaysia, Menteri Indonesia ke Eropah. Kita sedia maklum bahawa EU ni memang sengaja untuk merendah-rendahkan kualiti minyak sawit kita. Sedangkan ini salah satu sumber utama. Dan apakah langkah yang telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa promosi kita berdasarkan pada kajian, sebab saya masih ingat ada beberapa pegawai daripada Mardi dulu pernah dihantar ke UK khusus untuk buat kajian berkaitan dengan kelebihan sawit. Apa dapatannya dan apakah sekarang ini Mardi ataupun sebagainya lah agensi-agensi kerajaan yang membantu untuk memastikan sawit lebih baik daripada minyak-minyak lain. Ini untuk yang pertama. Yang keduanya, apakah langkah yang kita perlu laksanakan untuk memastikan sawit ini boleh diterima oleh dunia sebagai satu daripada sumber minyak yang terbaik kepada mereka. Sekian. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan dan yang begitu mengambil berat berhubung kait dengan sektor agri-komoditi kita. Untuk makluman, dalam konteks Eropah saja, ekspor kelapa sawit kita berjumlah untuk tahun 2022 ialah 14.2 bilion dan jumlah keseluruhan ekspor komoditi ke Eropah ialah 21.2 bilion. Manakala untuk keseluruhan di dunia ini 2022 ekspor agri-komoditi kita ialah 207.3 bilion ringgit, iaitu 13.4% daripada keseluruhan ekspor negara kita. Maknanya agri-komoditi ini merupakan penyumbang besar kepada ekonomi negara kita. Sebab itu kita perlu memastikan bahawa agri-komoditi kita, getah maupun kelapa sawit dan semua agri-komoditi kita diterima di pesada dunia. Sebab itu apa yang kita lakukan di samping misi kita untuk mempromosikan, kita mengadakan apa dikatakan sijil pengiktirafan yang boleh diterima ataupun pada taraf dunia. Misal kata kalau untuk kelapa sawit kita ada MSPO yang belum diterima oleh peringkat EU, walaupun ianya standing dengan RSPO yang digunakan pakai oleh pihak industri. Getah kita dah ada standard kita sendiri, begitu juga dengan kayu kayan dan sebagainya. Sebab itu perundingan dengan EU ialah untuk mereka menerima pakai sijil yang dibangunkan di Malaysia ini sebab ianya memenuhi kriteria yang diperlukan oleh keperluan peringkat dunia sekalipun, termasuklah Eropah. Tapi kita kena sedar bahawa dalam konteks dunia sekarang ini ialah persaingan. Di EU mereka meletakkan seolah-olah apa yang diperkenalkan ini sebagai untuk memenuhi keperluan alam sekitar. Tapi pada masa sama kita sedar bahawa ada pelobi-pelobi iaitu competitors yang melihat bahawa mereka tidak mampu untuk bersaing dengan kelapa sawit sebab kelapa sawit adalah minyak yang paling produktif, sihat dan lebih mesra juga sebenarnya. Sebab itu kita melihat bahawa apa yang perlu dilakukan dengan misi ini ialah untuk kita jalinkan kerjasama khususnya dalam bidang R&D, di mana kita memerlukan saintis daripada Eropah itu sendiri untuk mengesahkan
bahawa minyak sawit kita ini adalah sihat dan apa yang kita lakukan adalah mesra alam. Walaupun kalau berbuat perbandingan dengan apa yang dihasilkan oleh rapeseed, soya bean dan sebagainya, kita tidak memerlukan tanah yang luas. Bila kita tanam kelapa sawit, ianya berkekalan selama 25 tahun. Tapi hasilannya lebih banyak. Manakala yang lain-lain terpaksa dituai tiap-tiap tahun, ditanam, dituai dan sebagainya. Sebab itu kos lebih besar. Dan akhirnya mereka memperkenalkan perkara-perkara yang baru supaya kos untuk kita mengeluarkan minyak sawit ini lebih mahal. Dan ianya akan dapat bersaing dengan mereka. Jadi ini yang kita lihat bahawa ketidakadilan ini wujud, dan sebab itu pendekatan kita ialah untuk engage bukan saja dengan pihak perundangan, pihak policy makers, tapi juga NGO, civil societies dan juga para saintis, supaya akhirnya mereka sedar bahawa kelapa sawit ini adalah minyak yang selamat, minyak yang sihat untuk digunakan dan produktif, yang lebih dari segi menjimatkan ataupun menjaga alam sekitar kita dari segi penggunaan keseluruhannya. Terima kasih. Yang berhormat Lumut